Selamat datang ke kelas BM. Cikgu Zuhaili ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Okey, untuk hari ini kita akan teruskan dengan slot kita yang kedua, iaitu slot model penulisan KIKS Bahasa Melayu 2021, iaitu penulisan anekdot. Okey, kita akan teruskan dan kita akan pergi secara satu persatu daripada yang umum kepada yang khusus. Kita akan pergi, cikgu akan pergi secara detail, secara mendalam supaya awak faham apa itu anekdot dan cara penulisan anekdot yang sebenar. Harapnya semua pelajar boleh memberikan fokus kepada video ini. Okey, kita akan pergi. Okey, pertama sekali kita akan pergi kepada definisi anekdot dahulu. Okey, definisi anekdot. Anekdot merupakan sebuah karangan cerita atau kisah yang berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang ditulis secara singkat dan pendek yang memberi kesan emosi kepada pembaca seperti lucu, gembira, sedih, teruja, sindiran dan menyampaikan sesuatu kepada pembaca. Okey, nampak tak daripada konsep tu kita dah tahu bahawa anekdot ni merupakan sebuah karangan cerita atau kisah yang berdasarkan pengalaman hidup seseorang. Dia menceritakan pengalaman ataupun kisah hidup seseorang dan dia ditulis secara singkat dan pendek. Okey, penulisan ni bertujuan untuk apa? Apa kesan dia? Kesannya adalah untuk memberikan kesan seperti lucu, gembira, sedih, teruja, sindiran dan juga salah satu adalah memberi nasihat kepada masyarakat. Okey, dapat definisi anekdot? Okey, seterusnya kita sambung dengan ciri-ciri anekdot. Anekdot ni mempunyai 4 ciri. Salah satunya adalah tajuk yang ringkas, padat dan menarik. Tajuk tu kena ringkas, padat dan menarik. Bukan tajuk panjang tapi kita tak tahu apa sebenarnya yang dia nak cerita ni. Tak fokus pun tajuk dia sebenarnya. Okey, seterusnya ciri yang kedua adalah bahasa penulisan yang baik dan indah. Bahasa penulisan tu mestilah baik dan indah. Sebab anekdot ni termasuk dalam karya sastra, maka dia perlulah indah. Seterusnya, cerita menarik perhatian. Selalunya cerita, kalau kita nak hasilkan sebuah cerita ke cerpen, novel, karangan itu sendiri pun mestilah menarik. Kalau tak menarik, siapa yang nak baca? Betul tak? Okey, seterusnya ciri keempat anekdot adalah mestilah karya yang asli. Karya tu memang tak pernah diterbitkan atau tidak pernah ditulis oleh orang lain. Tapi kita tengok pada zaman sekarang banyak orang cuba ambil karya orang lain dan ditukar nama je. Kadang-kadang ditukar sikit je. Tapi benda tu salah Okey, seterusnya anekdot ni mempunyai tujuannya yang tersendiri. Antaranya adalah membangkitkan kelucuan kepada pembaca. Kiranya anekdot ni bertujuan untuk menghiburkan para pembaca. Dan satu lagi merupakan bahan untuk mengkritik. Dia menghibur dan dia mengkritik. Sebab tu cikgu cakap tadi, dia bertujuan untuk memberi nasihat, teguran secara umum kepada masyarakat, kepada pihak-pihak tertentu. Jadi benda ni cikgu rasa nanti cikgu akan suruh awak tulis. Kita akan tengoklah kreativiti awak. Seterusnya kita pergi kepada 4 langkah penulisan anekdot. Hanya ada 4 sahaja
pertama sekali kita perlulah tentukan tema anekdot. Kita pergi secara umum dulu, kejap lagi kita akan fokus step by step, langkah demi langkah. Yang kedua, kita perlulah pilih tajuk. Tajuk tu mestilah sesuai, ringkas dan padat kan. Dan nombor 3, langkah yang ketiga adalah tentukan plot cerita. Awak tahu tak plot? Ingat lagi tak plot? Plot ni adalah aspek sastra, iaitu yang menerangkan tentang urutan peristiwa yang berlaku dalam sesebuah cerita. Dan akhir sekali adalah aspek sastra. Aspek sastra. Okey, seterusnya kita pergi satu demi satu. Pertama sekali kita pergi tentukan tema anekdot. Okey, benda ni penting. Kita kena tentukan dulu tema anekdot ni. Apa tema kita? Apa yang kita nak tulis dalam anekdot kita tu? Tema. Ini benda yang paling penting. Okey, pertama sekali, tema selalunya boleh bertemakan kasih sayang, boleh bertemakan kekeluargaan, persahabatan dan sebagainya. Biasanya anekdot ni berkaitan dengan orang penting dan orang yang terkenal, berbentuk lucu, motivasi atau sindiran untuk memberi kesedaran. Okey. Tema ni kita kena pilih yang menarik. Sebab apa pilih yang menarik? Sebab macam kalau kita nak tarik perhatian orang muda, kalau orang muda selalu apa tema yang dia suka? Tema orang muda selalunya pasal percintaan, pasal kasih sayang. Tapi mungkin kalau orang yang orang cakap warga emas ataupun orang yang dah berusia, mungkin diorang tertarik dengan kekeluargaan. Jadi kita kena pandai pilih tema yang sesuai dengan halayak yang kita nak cuba sampaikan anekdot ni. Okey, langkah kedua adalah kita perlu pilih tajuk. Tajuk ni pun penting. Kalau tajuk kita merapu-rapu, tajuk kita entah apa-apa yang kita cuba buat, tajuk yang merepek-repek, memang tak akan dapat tarik perhatian orang untuk baca kita punya karya anekdot. Okey, pertama sekali cikgu dah sebut tadi, dia perlulah tajuk yang menarik hati pembaca. Kalau pembaca sekali je dia tengok, tajuk apa ni? Ni budak-budak TikTok ni, budak-budak remaja. Jadi kita kena pilih tajuk yang sesuai untuk halayak yang cuba kita sampaikan karya tersebut. Okey, lepas tu tajuk kita mestilah pendek dan bermakna. Mestilah pendek dan bermakna. Mana ada orang tulis tajuk sampai 15 patah perkataan. Jarang, susah kita nak jumpa. Kalau macam sampai 15 patah perkataan, apa sebenarnya kita nak cerita tajuk dia kan? Jadi kena pilih tajuk yang pendek dan bermakna. Ni cikgu dah tunjuk dekat awak dalam slide ni. Ada 2 contoh yang cikgu bagi. Contoh yang pertama, budak luar biasa. Kita pun budak luar biasa. Apa luar biasa? Dia ni ada kuasa ajaib ke? Dia ni ada kuasa mistik ke? Kita tertanya-tanya. Jadi kita menarik kan? Okey, satu lagi, dia dan kasut. Dia dan kasut. Kasut apa? Kasut bola ke? Kasut sukan ke? Kasut jogging? Kasut kerja? Kita apa sebenarnya tajuk dia ni? Kita jadi tertarik nak tahu kan? Itulah salah satu teknik kita nak pilih tajuk yang bagus. Seterusnya, kita teruskan cikgu teruskan. Langkah ketiga adalah kita perlu tentukan plot cerita. Apa yang cikgu cakap tadi? Plot cerita adalah urutan peristiwa. Apa yang jadi daripada permulaan, perkembangan, konflik dan akhir sekali adalah peleraian. Kita tengok satu persatu. Permulaan. Dari aspek permulaan ni selalunya cerita baru nak bermula. Cerita ini perlu menarik hati pembaca untuk terus membaca sehingga akhir cerita. Kalau pendahuluan ataupun permulaan dah bosan, macam terlalu umum,
takut tak dapat tarik hati pembaca kan. Jadi kita kena pandai, kena kreatif. Macam mana cara kita nak tarik hati pembaca. Okey, seterusnya perkembangan. Cerita tu mula berkembang. Mulalah dia nak kembangkan cerita tu. Contoh, mula-mula tadi dia cerita pasal Abu. Okey, sekarang dia dah cerita Abu ni bersekolah di mana. Abu ni ada berapa orang adik-beradik. Cerita tu baru nak berkembang. Lepas tu konflik. Bila sampai dekat fasa konflik ni, dia dah mula ada masalah. Dah ada persengketaan, dah ada kejadian-kejadian yang terjadi kepada watak utama dan watak sampingan tu. Contohnya, watak-watak sedang menghadapi masalah. Di situ ada konflik. Inilah sebenarnya kita nak tengok konflik tu, apa yang jadi. Itu sebenarnya climax dia. Apa kita nak tengok? Okey, bila dah ada masalah, pastilah ada peleraian. Peleraian ni adalah yang last sekali. Pengakhiran cerita meleraikan konflik atau memberi kesedaran sesuatu kepada watak. Kira macam ending dia lah. Apa yang jadi? Selalunya kalau dulu kita selalu baca kisah raja-raja, kisah pengembaraan, last kali kahwin kan? Last kali dia kahwin dengan permaisuri, last kali dia kahwin dengan putera raja, dia dapat anak, duduk di istana. Selalu macam tu lah. Tapi kalau dalam plot cerita dalam anekdot ni, dia ada macam-macam kan? Ikut kreativiti orang tu. Dia nak tulis pasal apa? Tengok tema dia, tengok tajuk dia. Okey. Seterusnya kita pergi kepada langkah keempat. Langkah keempat ni dalam karya anekdot perlulah kita masukkan aspek sastra. Ada 3 aspek dia. Pertama sekali watak, yang kedua latar tempat, ketiga latar masa. Watak kan cikgu selalu ajar dalam kelas, kita ada watak utama dan ada watak sampingan. Watak utama ni seorang je, tapi watak sampingan tu dia ada banyak. Okey, pertama sekali kita kena tentukan siapa watak utama, siapa watak sampingan. Contoh, kita nak ceritakan pasal pelajar-pelajar di satu sekolah kan, di sebuah sekolah. Kita nak fokus kepada Amir. Amir yang kita nak jadikan watak utama. Tetapi watak sampingan kita boleh jadi Abu, Ramli, Zuhaili, Zulkifli, Zulhelmi. Itu semua watak sampingan. Kita nak fokus kepada watak utama dulu. Okey. Seterusnya, kita nak fokus kepada latar tempat. Latar tempat ni merupakan kejadian, sesuatu yang berlaku tersebut. Latar tempat ini memberi impak besar terhadap cerita. Dia fokuskan tempat tu kat mana sebenarnya terjadi. Kalau macam cikgu cakap tadi, nak cerita pasal budak-budak sekolah, jadi latar tempat dia mungkin di sekolah, di dalam kelas, di padang, di koperasi, semuanya dalam kawasan sekolah. Okey, faham? Dan yang terakhir dalam aspek sastra ni, kita kena tentukan latar masa dia. Latar masa ni bila benda tu jadi, pukul berapa, benda tu jadi, jam berapa terjadi, kerana kita kena pastikan benda tu logik. Kejap lagi awak cakap cerita pasal budak sekolah, tiba-tiba awak cakap pelajar-pelajar sekolah pukul 5 pagi. 5 pagi tu mungkin dia nak pergi sekolah kan. Awak cakap pelajar-pelajar pukul 3 pagi dah mengikuti kelas PDP. Dah tak logik. Dah merepek lah tu kan. Okey. Seterusnya, itu sahaja nota dalam slide ni. Tapi cikgu akan berikan satu contoh penulisan anekdot supaya awak lebih faham macam mana kita nak tulis anekdot ni. Sebab cikgu nak minta dan nak beri tugasan dekat awak satu penulisan anekdot sahaja kepada semua pelajar tingkatan 4. Kita nak tengok siapa yang kreatif. Siapa yang kreatif, cikgu akan beri hadiah nanti. Okey, ni contoh dia Cikgu zoom sikit lah sebab dalam iPad kalau kita buat portrait nampak besar. Tapi sebab cikgu nak buat video, cikgu buat dalam landscape lah Okey, kita zoom. Okey, kita pergi sama-sama, baca sama-sama Okey, tajuk dia adalah contoh penulisan anekdot. Tajuk penulisan anekdot ni adalah kali pertama. Ditulis oleh Husairi Husin.
Okey, cerita dia bermula, tengok. Benda pertama dia cerita pasal feri. Tajuk dia kali pertama. Tiba-tiba keluar pasal feri. Kita jadi tertanya-tanya. Dia pertama kali naik feri ke? Kan? Okey, kita tengok. Feri yang berlayar dari jeti Kuala Kedah bergerak perlahan-lahan meninggalkan segala resah lama. Permulaan baru akan bermula seperti bermulanya pergerakan kenderaan laut itu. Eri memandang sayup-sayup segala hodoh bangunan lama dan lawa struktur jeti baru di dataran Kuala Kedah itu. Dia latar tempat dia sekarang kat mana? Kedah. Nampak tak Kuala Kedah ni latar tempat lah ni. Semuanya mula mengecil lalu hilang dari pandangan. Sepanjang perjalanan dia hanya tidur. Seterusnya, bau minyak menghimpit pernafasan. Tengik lalu terbatuk-batuk kecil lantas terjaga. Keindahan lautan dan pantai di Pulau Langkawi terbentang di depan mata. Perak juga dirinya kerana itu adalah kali pertama dia akan menjejak kaki di Pulau Legenda Masuri. Dia pertama kali nak pergi Langkawi ni. Sudah banyak yang didengar tentang kehebatan Masuri, termasuklah kecurangannya yang membawa kepada kematian. Alang-alang mandi, biar basah kan? Jadi dah curang tu biarlah sampai ke mati. Dia ketawa sendirian dengan segala mitos itu. Awak pernah dengar tak mitos pasal Masuri yang dibunuh? Bila dia dibunuh ni, dia mengeluarkan darah putih. Nanti awak cuba baca. Menarik kisah pasal Masuri ni. Okey, sekarang cerita pasal siapa tadi? Si Eri, dia nak pergi ke Langkawi. Dia nak pergi Langkawi untuk apa? Kita tertanya-tanya. Jadi kita akan teruskan. Lama Eri berdiri kaku di hadapan pintu pagar Maktab Rendah Sains Mara Langkawi. Dia nak buat apa pergi Langkawi ni kan? MRSM Langkawi. Pernah sampai ke awak semua? Okey, kita tengok. Teksi yang menghantarnya sudah berlalu pergi meninggalkan bau busuk minyak diesel. Ya, dia akui seperti rusa masuk kampung. Sungguh segala-galanya adalah baru dan asing bagi dirinya yang berasal dari hulu itu. Malah lebih pelik lagi, ketika itu juga banyak kenderaan yang bertali arus keluar masuk dari tempat tersebut. Dia semakin bingung. Terdetik di benaknya, adakah terlalu ramai yang hendak melaporkan diri di MRSM Langkawi ini? Dia redah sahaja sambil untuk bertanya kepada pengawal yang sedang bergelak sakan di tempat jaga itu. Encik, saya nak pergi melaporkan diri di mana? Sebaik mungkin digunakan bahasa Melayu baku. Bakal guru bahasa Melayu kot. Dia ni cikgu nak jadi cikgu bahasa Melayu ke? Mestilah perlu menggunakan bahasa kebangsaan yang tepat. Jelas ada riak janggal pada wajah dua orang pengawal tersebut. Anak, boleh pergi depan foyer sana. Semua daftar dekat sana. Awak main seorang saja kah? Mak pak tak ikut hantar kah? Ini dialek Kedah ni kan? Memang ramah. Dialek Kedah yang bercampur dengan dialek Perlis lalu menghadirkan logat Langkawi yang asing bagi dirinya yang lebih betah menggunakan dialek Baling. Dia orang Baling. Okey, seterusnya Eri berbahasa basi mengucapkan terima kasih. Dengan senyuman lucu dan lega, dia melangkah ke tempat yang ditunjukkan. Ini pendaftaran apa pula ni? Hatinya semakin resah. Sekali lagi dia cangak-cangak melihat sekeliling dalam keramaian yang tidak ketentuan itu. Aduh, pejabat pentadbiran. Lekas-lekas dia melangkah ke arah tersebut. Adik, pendaftaran pelajar baru di depan foyer, tempat yang orang sedang ramai-ramai itu. Dekat sini pejabat. Kalau adik nak bayar yuran ke, nak pergi klinik ke, atau nak ambil barang-barang yang ibu bapa adik post ke, baru boleh main sini jumpa dengan kakak kat sini, Itna. Senafas sahaja makcik itu menjelaskan. Tapi rasanya makcik bukan kakak berdasarkan saiz badan dan gaya pemakaian. Tak, sekali lagi tidak sempat dia menghabiskan cakap. Ya, adik pergi sana. Semua urusan boleh buat di sana. Dia dah kena marah pula.
Aduh, dia baru nak cakap, dia baru nak terangkan apa sebenarnya yang dia nak sampaikan kan. Tapi tak dapat dia nak cakap habis, orang dah potong dah apa dia cakap. Belum sempat makcik itu menghabiskan kata-katanya, dia terus menyampuk. Saya cikgu baru, nak lapor diri untuk mengajar di sini, Makcik Mazni. Nama itu tertera melalui kad kerja yang tersemat di tudung bawalnya. Rupanya si Eri ni bakal dia nak lapor diri jadi cikgu BM di MRSM Langkawi. Nampak tak? Menarik tak? Kita habiskan. Okey, dah habis dah. Tersipu-sipu, Cik Mazni sambil bangun membuka pintu untuk membawa aku berjumpa dengan pengetua. Selepas meninggalkan Eri bersama pengetua, Makcik Mazni masih tersipu-sipu senyum tersendirian. Nampak tak? Makcik tu dia malulah tu. Dia malu sebab dia ingat si Eri ni student. Rupanya si Eri ni cikgu baru bahasa Melayu yang akan melapor di MRSM Langkawi. Nampak tak? Dia punya cerita ni menarik perhatian. Kalau bagi saya lah, bagi cikgu, dia menarik perhatian cikgu sebab tajuk dia, kita tengok tajuk dia. Tajuk dia kali pertama. Tiba-tiba berkaitan dengan dia nak lapor diri jadi cikgu bahasa Melayu kan. Mungkin kali pertama ni dia berkaitan dengan kali pertama nak melapor diri di sekolah kan. Jadi bagi cikgu kita tengok ingat lagi tak tadi? Dia ada 4 langkah untuk kita hasilkan penulisan anekdot yang baik. Tentukan tema, pilih tajuk, tentukan plot, buat aspek sastra dia. Tema dia bagi cikgu, kalau menurut pandangan cikgu lah, tema anekdot ni adalah sindiran. Tema dia berkenaan dengan sindiran. Kenapa cikgu cakap sindiran? Sebab dia mungkin menyindir segelintir masyarakat yang dia judge ataupun dia membuat pandangan, membuat penilaian berdasarkan fizikal, paras ataupun rupa bentuk, saiz fizikal seseorang. Macam kita tengok si Eri tu, kenapa pakcik pengawal, makcik tu, kenapa dia anggap Eri ni macam budak sekolah? Mungkin saiz fizikal Eri yang kecil. Mungkin sindiran juga, bertemakan sindiran ataupun nasihat kepada masyarakat. Okey, lepas tu yang kedua kita kena pilih tajuk. Tajuk yang dipilih adalah kali pertama. Bagi cikgu tajuk dia menarik, kali pertama. Kita jadi tertanya-tanya, kali pertama tu apa? Kali pertama duduk di asrama, kali pertama menaiki kapal terbang, ada banyak jenis kan. Okey, lepas tu seterusnya tentukan plot cerita. Dalam cerita ni kita nampak jelas apa yang terjadi daripada dia naik feri, dia pergi ke MRSM Langkawi. Di MRSM Langkawi dia cuba nak berjumpa dengan pengetua, tapi dekat pondok pengawal dia dah ada dia dah ada konflik dekat situ. Orang ingat dia ni pelajar, orang ingat dia ni nak buat pendaftaran, nak buat pembayaran. Rupanya dia cikgu baru nak berjumpa dengan pengetua, nak lapor diri. Nampak tak? Dia ada urutan dia. Urutan dia tu yang penting. Jangan awak merepek-repek. Daripada permulaan awak terus pergi peleraian. Awak tak ada pergi perkembangan, awak tak ada konflik, tapi awak terus pergi kepada peleraian. Jadi itu memang tak boleh buat macam tu Okey, seterusnya dan akhir sekali aspek sastra. Dalam ni kalau awak tengok betul-betul ada banyak aspek sastra. Contohnya kalau gaya bahasa, dia buat gaya bahasa, dia ada guna sinkop, pemendekan perkataan, daripada perkataan tidak jadi tak. Lepas tu dia ada menggunakan simili. Lepas tu dia ada menggunakan dia ada menggunakan
personifikasi, ada banyak dalam ni. Itu adalah aspek sastra yang perlu ada dalam penulisan anekdot. Okey, macam mana? Menarik tak penulisan anekdot? Bagi cikgu sangat menarik. Jadi, cikgu dah terangkan dekat awak apa itu anekdot, ciri-ciri anekdot, langkah-langkah untuk menghasilkan anekdot. Kalau lepas ni, cikgu akan beri tugasan kepada semua. Awak dikehendaki menulis satu karya anekdot. Ikut apa yang awak nak buat. Terpulang kepada awak, apa tema dia, apa tajuk dia, terpulang dekat awak. Tapi tidak boleh menyentuh isu-isu sensitif seperti agama. Isu-isu sensitif lah seperti agama, bahasa, warga negara. Itu kita tak nak sentuh. Boleh terpulang pada awak nak buat pasal percintaan, kasih sayang, kekeluargaan. Cikgu izinkan dan benarkan. Okey, rasanya setakat itu sahaja penerangan cikgu berkaitan dengan penulisan anekdot. Jadi, kalau ada apa-apa soalan, boleh WhatsApp, boleh Telegram atau boleh mesej cikgu berkaitan apa yang awak tak faham tu. Okey, setakat itu sahaja. Semoga perkongsian pada hari ini bermanfaat dan awak semua dapat menambahkan ilmu berkaitan dengan penulisan anekdot.